Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak Ustazah 2 Al-Furqan dan juga 2 Ar-Rahman. Baik anak-anak, hari ini Ustazah akan menyentuh topik 6 iaitu terang dan gelap. Tetapi hari ini Ustazah akan fokuskan kepada subtopik kita iaitu bayang-bayang. Sebelum pergi lebih jauh, Ustazah akan beritahu pada anak-anak Ustazah apa yang anak-anak Ustazah akan capai setelah habis pembelajaran pada hari ini. Baik, mari kita lihat objektif pengajaran dan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, anak-anak Ustazah mampu untuk menerangkan bagaimana bayang-bayang dihasilkan. Seterusnya, anak-anak Ustazah juga boleh membandingkan dan membezakan kejelasan bayang-bayang apabila cahaya dihalangi oleh objek yang lain. Bagaimana tu? Okey, baik. Kita lihat contoh tersebut. Bayang-bayang. Kita lihat. Anak ini bertanya kepada ibunya, "Kenapakah objek hitam itu mengelilingi kita?" Dan ibunya pula menjawab, "Itulah bayang-bayang." Mesti anak-anak Ustazah terfikir, bagaimanakah bayang-bayang terbentuk? Mari kita kaji. Contoh eksperimen tentang bayang-bayang. Untuk menjalankan eksperimen ini, kita memerlukan sumber cahaya dan satu objek. Daripada cahaya tersebut, bayang-bayang objek akan terbentuk. Baik, anak-anak Ustazah telah menonton video berkenaan eksperimen tentang bayang-bayang. Sekarang Ustazah minta anak-anak Ustazah untuk bersedia dengan buku aktiviti sains tahun 2 bersama dengan pensel dan juga pemadam, alat tulis anak-anak Ustazah, dan kita akan buat latihan berkenaan dengan bagaimana bayang-bayang boleh terbentuk di dalam buku aktiviti ini. Anak-anak sudah bersedia? Baik, anak-anak boleh buka halaman 41. Saya uji. Menyusun objek untuk membentuk bayang-bayang. Bagaimana untuk kita membentuk bayang-bayang? Pertama, anak-anak perlu ada alat dan juga bahan iaitu layar putih, lampu solo dan juga bola. Anak-anak, sebenarnya eksperimen ini sangat mudah untuk dilakukan kerana bahan dan alat tersebut sememangnya ada di persekitaran anak-anak dan sangat mudah untuk didapati. Bagaimana pula untuk kita lakukan eksperimen tersebut? Anak-anak boleh mengikut langkah-langkah yang telah diberikan. Pertama, anak-anak perlu susun kedudukan alat dan bahan seperti di dalam jadual di bawah. Kedua, anak-anak perlu pasang lampu solo dan catatkan pemerhatian di dalam jadual berikut. Baik, mari kita lihat apakah gambar raja yang ada. Baik, gambar raja tersebut, gambar raja A, anak-anak dapat lihat gambar raja A adanya lampu solo dan juga ada bola. Di sini bagi gambar raja A, anak-anak ada sumber cahaya, anak-anak ada bola iaitu objek dan anak-anak ada layar putih yang mempamerkan bentuk bayang-bayang. Baik, sekiranya gambar raja B pula, objek berada di belakang sumber cahaya. Objek berada di belakang lampu solo. Jadi, bagaimana ya? Adakah gambar raja A bayang-bayang akan terbentuk? Cuba anak-anak fikirkan seketika. Ya, gambar raja A bayang-bayang akan terbentuk. Jadi jawapannya anak-anak boleh tulis ada bayang-bayang. Pastikan anak-anak tulis dengan kemas ya. Ada bayang-bayang. Bagaimana pula dengan gambar raja B? Sudah semestinya tiada bayang-bayang. Kenapa Ustazah tiada bayang-bayang? Kerana anak-anak Ustazah mesti boleh jawab ni, tiada bayang-bayang. Disebabkan objek berada di belakang sumber cahaya. Sedangkan
untuk membentuk cahaya, untuk membentuk bayang-bayang, cahaya perlu dihalang oleh objek. Baik, kita akan buat soalan seterusnya. Susunan dan alat dan bahan yang manakah membentuk bayang-bayang? Sudah semestinya jawapannya adalah A. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Soalan nombor 2. Bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh... Baik, kita lihat pula. A dengan B. Kita akan lihat A dengan B. Bayang-bayang akan terhasil apabila... Ya, betul. Cahaya dihalang oleh objek. Okey, baik anak-anak. Anak-anak boleh tulis objek di sini. Objek. Okey, siap latihan kita pada hari ini. Sementara menunggu Ibu Lana menyediakan jus, Lana memerhatikan bayang-bayang berbeza yang dibentuk oleh cahaya pada meja. Cawan Lin dan gelas Sarah mempunyai bayang-bayang, sementara gelasnya sendiri tidak mempunyai bayang-bayang. Apa yang menarik? Cawan Lin mempunyai bayang-bayang yang gelap, sementara gelas Sarah mempunyai bayang-bayang yang kelam. Apakah sebab bagi keadaan ini? Kejelasan bayang-bayang bergantung pada jenis objek yang dilalui oleh cahaya. Terdapat 3 jenis objek, legap, lut cahaya dan lut sinar. Apabila cahaya terkena pada objek legap, ia membentuk bayang-bayang gelap. Apabila cahaya terkena pada objek lut cahaya, ia membentuk bayang-bayang kelam. Apabila cahaya terkena pada objek lut sinar, bayang-bayang tidak terbentuk. Sekarang, Lana faham mengapa gelasnya tidak membentuk bayang-bayang. Alhamdulillah, bagaimana dengan video kejelasan bayang-bayang? Adakah anak-anak faham? Tak apa, Ustazah akan buat latihan untuk menambahkan lagi kepahaman anak-anak. Dengan ini, Ustazah minta anak-anak untuk membuka muka surat 42 di dalam buku aktiviti sains tahun 2. Baik, kita akan lihat saya uji memerhatikan kejelasan bayang-bayang. Dalam eksperimen ini, anak-anak diberi alat dan bahan iaitu layar putih, lampu suluh dan objek yang hendak diuji. Langkah pertama, anak-anak perlu susun alat dan bahan seperti raja di bawah, di mana anak-anak ada lampu suluh. Objek yang diuji iaitu buku nota dan juga layar putih. Seterusnya, anak-anak perlu pancarkan cahaya lampu suluh. Pancarkan cahaya lampu suluh ke arah buku nota. Ulang langkah 2 dengan menggunakan objek lain yang hendak diuji. Baik, kita lihat apakah objek yang hendak diuji. Anak-anak ada buku nota, botol kaca, pensel, pembaris, plastik dan juga plastik transparansi. Baik, kita akan lihat mula-mula. Mula-mula yang kita ada adalah buku nota. Baik, lampu suluh, cahaya lampu suluh dihalang oleh objek iaitu buku nota. Apakah bayang-bayang yang terhasil jelas, kurang jelas ataupun tiada? Sudah tentu bila kita menggunakan buku nota akan kejelasan bayang-bayang adalah jelas. Kenapa jelas? Kerana buku nota bersifat legap. Seterusnya, botol kaca. Apakah kejelasan bayang-bayang? Jelas, kurang jelas ataupun tiada? Ya, betul. Jawapannya tiada. Kenapa? Kerana botol kaca bersifat lut sinar. Cahaya boleh menembusinya. Pensel sama seperti buku nota, iaitu bersifat legap dan sudah semestinya jelas bayang-bayang akan terbentuk. Kejelasan bayang-bayang lebih jelas. Minta maaf. Seterusnya, pembaris plastik. Pembaris plastik ada yang bercorak dan ada juga yang lut sinar.
ataupun lut cahaya. Mohon maaf, lut cahaya. Jadi hanya sebahagian sahaja cahaya yang dibenarkan untuk menembusinya. Sudah tentu jawapannya adalah kurang jelas. Kita akan lihat pula plastik transparansi. Plastik transparansi ni anak-anak bersifat lut sinar di mana membenarkan semua cahaya menembusinya. So, jadi jawapannya adalah tiada. Kerana baik anak-anak, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 1, nyatakan objek yang tiada bayang-bayang. Baik, objek yang tiada bayang-bayang, anak-anak telah tandakan botol kaca dan juga plastik transparansi. Jadi anak-anak boleh tulislah botol kaca, dan plastik transparansi. Baik, seterusnya untuk soalan nombor 2, objek manakah yang menghasilkan bayang-bayang yang jelas? Objek apa tu? Objek yang menghasilkan bayang-bayang jelas iaitu buku dan juga pensel daripada apa yang anak-anak telah tandakan di atas. Jadi jawapannya adalah buku. Anak-anak boleh tuliskan buku dan juga pensel. Baik, cukup sahaja sampai di sini. Kita akan jumpa pada masa akan datang dengan topik yang baru. Baik, anak-anak jaga kesihatan, jaga diri. Assalamualaikum.